Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkanlah aku apa yang aku tidak tahu, dan juga peringatkanlah ketika mana aku terlupa. Yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah guna dia, dengan keizinannya dapat lagi kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan siri pengajian kita. Masih lagi berkenaan dengan perkara ataupun sifat-sifat yang berada di dalam jiwa manusia ataupun dalam hati manusia. Baik. Kata Nabi SAW, "Inna fi jasadi ibni Adam mudghatan idza salahat laha sa'irul badani wa idza fasadat laha sa'irul badani aw kama qala. Ala wahiyal qalbu." Artinya bahwasanya dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila baik ia, nescaya baik baginya segala jasad itu, dan yaitu hati. Maka jikalau tiada kita sucikan hati itu daripada segala maksiat yang batin, dan ketahui olehmu, dan tiada kita baikkan akan dia itu dengan berbuat segala taat yang batin. Kalau kita tidak buat segala bentuk taat yang batin, nescaya mengikut segala anggota itu akan syahwat hawa nafsu yang amarah bisu. Contohnya seperti sangat kasih akan dunia. Bahasa lama, Jawi lama dia baca macam tu. Titik tak ada, maka kita nak kena buat titik niri, nak kena buat noktah niri. Baik. Hadis Nabi SAW. Jadi kita sama-sama ambil pengertian. Dia cerita dalam jiwa manusia, dalam badan manusia tu ada seketul ataupun segumpal darah, segumpal daging. Yang mana kalau baik daging tu, maka baiklah badan tu. Dan kalau tak baik daging tu, maka rosaklah badan tu. Baik. Jadi tak dapat tidak. Kalau kita nak menyucikan hati kita, kita nak suci hati kita, maka hendaklah kita mengerjakan segala bentuk taat yang batin. Taat yang batin ni seperti mana yang kita dah baca yang dulu, yang kita dah belajar dulu, yang kita dah kaji dulu, iaitu hendaklah kita mengamalkan perkara-perkara mahmudah, perkara-perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sabar, ikhlas, tawaddu', wara' dan sebagainya. Dan tak dapat dia kalau kita tak lakukan benda-benda macam tu ataupun perkara-perkara macam tu, nescaya automatik kita akan mengikut kata-kata syaitan. Nescaya hati kita akan terpengaruh dengan sifat amarah bisu. Amarah ni, sidang hadirin sekalian, yang dikatakan amarah itu 100% dia kita ikut 100% perangai ataupun suruhan ataupun arahan iblis. Itu tak amarah bisu. Bila sebut amarah saja mesti bisu, menyuruh ke arah kejahatan, iaitu sifat mazmumah. Kalau masih lagi kita mengamalkan sifat-sifat mazmumah, nescaya jiwa kita masih lagi kotor. Jiwa kita masih lagi tidak suci. Jiwa kita masih belum dicuci. Ini kita faham. Cuba kita tengok. Cuba kita tengok, kita perasan balik. Wuduk. Kita berwuduk setiap kali kita nak solat, setiap kali kita nak sembah Allah Ta'ala, maka kita akan wuduk. Wuduk yang zahir selalu kita buat ialah kita membasuh muka.
kita ada rukun-rukun yang tertentu, yang zahir. Apa dia? Dikatakan di dalam perukunan bahawa rukun wuduk tu ada 6 perkara. 6 perkara. Baik, kita tengok. Itu pada sudut fiqh. Sudut fiqh. Mari sama-sama kita tengok proses penyucian diri yang berkaitan dengan perkara-perkara wuduk. Pertama, dia ada tiga perkara. Proses penyucian wuduk ni dia ada 3 perkara. Yang pertama sekali, proses penyucian itu hendaklah kita menyucikan hati kita. Menyuci daripada dalam. Pertama kita menyuci hati kita, yakni kita menolak segala bentuk-bentuk ataupun sifat-sifat yang mazmumah yang bersarang di dalam hati kita. Kita kena berniat, kita kena merasa bahawa kita tak nak perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang boleh mengotorkan jiwa kita, yang boleh mengotorkan peribadi kita, yang boleh mengotorkan hati kita. Apa dia? Sifat-sifat mazmumah hendaklah kita buang. Hendaklah kita buang. Apa dia? Sifat takbur, sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah, hubbu dunia, hubbul jah. Hendaklah kita berniat untuk membuang. Buang perkara tu jauh-jauh, tak nak bagi ada dalam jiwa kita. Yang pertama, proses penyucian. Ini belum lagi sampai kepada kita basuh muka. Belum sampai basuh tangan. Baik, kita tengok peringkat yang kedua. Di peringkat yang kedua pula, hadirin sekalian, hendaklah kita menyucikan anggota wuduk kita. Menyucikan, bukan membasuh lagi. Kita baru menyucikan. Niat menyucikan maksudnya kalau tangan itu hendaklah kita menyucikan dia. Kita berniat tangan kita ni, kita hanya akan melakukan perkara yang boleh mendatangkan redha Allah Ta'ala saja. Berniat muka kita hendaklah kita berdepan dengan perkara yang Allah redha saja. Kepala kita hendaklah kita mikirkan, kita ingatkan perkara yang Allah redha saja. Kaki kita hendaklah kita melangkah ke tempat-tempat yang Allah redha sahaja. Hendaklah kita melangkah kepada mengerjakan satu amal yang Allah redha. Itu panca indera ataupun anggota-anggota yang wajib dibasuh apabila kita berwuduk secara zahir. Yang kita baca nombor 2 tadi tu baru menyucikan. Menyucikan tu belum tentu basuh dengan air. Tak basuh dengan air lagi. Baru berniat. Minta kepada Allah Ta'ala supaya menghindarkan daripada anggota-anggota wuduk kita ni daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemuliaan Allah Ta'ala. Itu. Yang ketiga, barulah kita membasuh muka. Membasuh 2 tangan sampai ke siku. Menyapu air di kepala. Dan membasuh ke kaki. Rukun wuduk ada 6 perkara. 4 basah, 2 kering. Apa dia yang basah, apa yang kering? Yang kering ialah niat dengan tertib. Yang basah apa dia? Tangan sampai siku. Basuh muka, basuh muka, tangan sampai siku, sapu air di kepala, basuh ke kaki. Rukun wuduk. Bermaknanya proses penyucian kita wuduk yang zahir itu bermula daripada dalam, yakni bermula daripada dalam diri kita sendiri. Proses penyucian. Proses menyuci itu ada dua perkara, dan proses membasuh tu ada 1 perkara saja. Basuh wuduk. Kita mengangkat wuduk tu basuh muka. Tapi proses menyucikan maksudnya kita hanya ingat ataupun hingga minta kepada Allah Ta'ala ada dua perkara. Menyucikan hati dan menyucikan anggota wuduk kita. Tak dibasuh dengan air, cuma dibasuh dengan niat
ataupun kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya menghindarkan diri kita daripada segala bentuk mazmumah. Baik, itu dalam wudu. Dalam wudu. Baik. Begitu juga dengan hati. Kalaulah kita tidak mengamalkan perkara-perkara yang mahmudah dalam kehidupan seharian kita, nescaya kita akan diambil tempat ataupun diambil alih oleh para iblis. Amarah bisu. Meninggalkan solat ialah kita mengikut amarah bisu. Dalam fiqh dia kata dosa besar kalau kita tak sembahyang. Dosa besar kalau kita tak solat. Tapi yang paling besar sekali ialah apabila kita mengikut suruhan syaitan. Amarah bisu. Meninggalkan solat ialah satu jenayah yang besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Amarah bisu. Kita tengok muda tak sembahyang pun tak rasa apa, tak ada masalah, tak ada siapa nak marah kita. Kita tak sembahyang pun orang tengok gitu aja. Orang nasihat kita berlepas gitu aja, tak ingat. Sebenarnya apabila kita tidak melakukan solat, bermakna kita amarah bisu. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Okey, baik. Kita ambil contoh di sini. Banyak perkara amarah bisu ni. Apa dia? Dia kata sini. Kalau kita tak menyucikan hati kita, yang pertama sekali dia kata apa? Seperti kita sangat kasih akan dunia. Hubbud dunya ra'sun min kulli khati'ah. Kasihkan dunia ataupun cintakan dunia itu ialah kepala segala bentuk maksiat. Cintakan dunia ialah kita merupakan kepala segala maksiat. Apa dunia? Dunia ialah perkara yang diibarat oleh Nabi SAW. Dia kata pada sahabat dia, kamu tengok bangkai kambing itu, kamu tengok dia kata. Kotor tak? Busuk tak? Maka sahabat cakap tu busuk pada kambing. Bangkai kambing cukup busuk. Ketahui oleh kamu bahawasanya dunia ini lagi busuk daripada bangkai itu. Lagi busuk. Apa dia? Bangkai kambing tu kalau busuk, apabila ditimbus saja maka hilang busuk dia. Tetapi dunia ini sudah berapa lama dunia tu ada. Macam-macam kita tengok orang melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Bangkai. Jadi bangkai. Siru fil ardi. Fasiru fil ardi. Fal yanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kamu berjalan dengan atas muka dunia. Kamu jalan kata-kata tengoklah. Kamu tengok bagaimana orang banyak melakukan kedustaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kerja besar merasuahnya. Yang kerja kecil menipu masa, curi tulang dan sebagainya. Banyak kalau kita tengok. Kita ambil contoh sajalah. Hubbud dunia ni apabila kita melebih-lebihkan dunia, nescaya akhirat dia akan hilang. Kita bekerja sehingga kita meninggalkan solat, kita bekerja walaupun tuntutan dia sampai satu tahap dia wajib untuk mencari nafkah kepada anak dan juga isteri dan keluarga kita. Tetapi kalau kita meninggalkan solat, bermakna kita jadikan kerja kita sebagai dunia. Sebab apa? Meninggalkan hal-hal akhirat. Maka jadi dunia. Bila kita menolak syariat Allah Ta'ala, jadi dunia. Baik. Dan lagi apa dia? Seperti kuat marah atau barang sebagainya. Daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Kuat marah. Tegur sikit marah tak boleh. Nasihat sikit marah tak boleh. Ada marah yang halal, ada marah yang haram. Marah yang halal macam mana? Marah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Apabila kamu melihat seorang tu melakukan maksiat, hendaklah kamu marah. Marah tu bukan ambil kayu hentang kepala, tak ada. Marah tu makna kita nak kena
tegur, nasihat dia, ajar dia. Bentuk marah. Orang Ta'ala tak suka pada bentuk-bentuk maksiat, maka kita pun kena tak suka. Orang Ta'ala suka rasuah. Tak suka kan? Tak suka, kita pun kena tak suka juga. Dan kita tak suka kalau orang buat rasuah. Itu makna tanda kata kita marah. Allah Ta'ala tak suka orang menyeleweng. Kita pun tak suka juga orang menyeleweng. Kita kena marah. Banyak perkara lagi contoh-contoh yang boleh kita cari. Dan segala sifat yang batil, dan apabila jadilah maksiat yang dalam hati itu, nescaya mengikut pula segala anggota zahir yang zahir, mengikut anggota yang zahir. Kalau dalam batin tu, dalam hati kita tu ingin nak buat benda-benda maksiat, ingin nak merobak atau benda orang, maka kaki tangan pun dia akan ikut. Dia akan ikut. Kalau penasihat dia yang ni akal tu tak nasihat, dia ikut hati. Orang cakap ikut hati mati, ikut rasa binasa. Kalau ikut iman, aman kira. Kalau ikut iman, aman. Cerita dia sekarang ni, apabila hati kita memerintahkan untuk melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala, maka tangan akan buat, kaki pun akan melangkah. Contoh, kita ambil contoh. Bagaimana orang nak mencuri lembu orang, nak mencuri binatang ternakan orang. Dia akan curi bila? Maka dia akan planning. Bila dia planning saja, okey, sekarang ni pukul 7 petang, maka tuan dia akan balik ke rumah. Tuan dah balik ke rumah, maka kita pukul 8 kita masuk. Tak ada siapa dah. Kalau saja hati saja duk kata macam tu, tangan tak pergi, boleh tak jadi curi? Tentu tak boleh. Tetapi oleh kerana hati ni dah memerintah, 100% dia memerintah untuk mengerjakan maksiat yang batin dia nak buat, maka kaki tangan akan melangkah pergi. Kaki langkah pergi, tangan pun dia akan pegang. Maka dia akan bawa lah berapa yang dia nak. Sebab apa? Benda ni mari daripada hati kita. Kena ingat tuan-tuan, kita nak kena ingat. Kita buat sesuatu tu lahir daripada hati kita. Melakukan amal perbuatan ini ialah ia menafsirkan apa yang ada dalam hati kita. Dia akan menafsirkan, kaki tangan ni akan menafsirkan apa kena hati kita. Kalau hati kena kata jangan buat, maka kaki tangan pun tak akan buat. Pergi buat, maka kaki tangan pun akan pergi buat. Pergi solat, kaki tangan pun pergi solat. Kalau hati kita tak nak solat, kaki tangan buat diam, buat tak tahu je. Ni itu dikatakan benda ni mari daripada hati. Kita kena tengok betul-betul benda tu. Dan adalah demikian itu berbalik, yakni kepada ketika itu jadilah hati itu akan hamba bagi nafsu amarah itu. Dan jadilah nafsu amarah itu akan raja, dan yang demikian itu membawa kepada binasa kerajaan hati itu. Dan sebab itulah disuruh memerangi akan nafsu amarah dan disuruh melawan akan kehendaknya itu. Yakni jangan diikuti kehendak hawa nafsu amarah itu, supaya jadi baik kerajaan hati, seperti yang lagi akan datang pada bab riyadah nafsu. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, dia kata apa? Janganlah kata, pada ketika tu kata, ketika kita buat segala bentuk maksiat tu, maka jadilah hati itu akan hamba kepada nafsu amarah. Hamba kepada nafsu amarah. Yang ni hati jadi hamba pada setan. Menjadi hamba kepada setan. Bila jadi ikut hawa nafsu amarah itu, maka kerajaan tu akan jadi hancur. Apa dah kerajaan tu? Kaki tangan akan hancur, badan akan hancur binasa. Seluruh anggota badan akan jadi rosak binasa. Nampak? Rosak jadi perangai tak elok. Perangai tak elok. Disebabkan hati ataupun maharaja dia ataupun raja dia memerintah cara tak betul.
Dia ikut nasihat tu apa? Nasihat syaitan. Jadi kita nak kena jauhkan. Kita nak kena faham betul. Baik. Jadi kecelaan ataupun hobo dunia ni banyak. Kita tengok di sini. Baik, kita kata kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, dia kata ada 10. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Hujjatul Islam, dia kata dalam kitab Arba'in Usuluddin dia ada 10 perkara. Dia datangkan 10 perkara, iaitu perkara yang dikatakan hobo dunia tu. Ada 10 perkara. Baik, kita dengar kita. Baik. Yang pertama, syarut ta'am. Yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan. Tidak nampak. Pertama tu suka makan. Berkenan makan sangat. Oh, makan sampai berlebih-lebih. Makan sampai terlampau-lampau lebih. Nampak tak? Kita tak ikut cara Nabi makan. Kita tak ikut cara para rasul makan, kita tak ikut. Dia ikut cara kita. Itu dia pada bagi syarah ta'am. Yang ni sangat gemar kepada makan. Satu meja tu makan dah 10 jenis. 10 jenis makan, semua dia makan. Kita sakit macam-macam. Hari ni orang taklah bagi kita kecil manis, darah tinggi. Doktor cakap janganlah makan benda ni. Makan benda ni kita boleh jadi sakit darah tinggi. Kita boleh sakit kecil manis dan sebagainya. Kita bahan, kita makan juga. Apabila kita makan juga, maka benda tu akan mengganggu gugat kita untuk melakukan amal-amal solat. Nak sembahyang pun susah, nak bangun tak boleh. Nak bangun tak boleh dah pening kepala. Pasal apa? Makan daging banyak. Banyak makan. Nabi kata makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita makan tak lapar lagi, berhenti dia kenyang 2-3 kali baru nak berhenti. Syarhul kalam, syarhul ta'am dia ni. Suka, gemar sangat kepada makan. Ada perkara apabila kita banyak makan, maka hati kita akan terbalik. Hati kita akan terangkat daripada tempat duduk dia. Dalam arti kata yang lain, kita beralih, jiwa kita beralih daripada nak nampak orang Ta'ala. Dia beralih. Hati tu terselak orang panggil. Kita doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati aku. Dalam masa duk bolak-balik, duk pusing-pusing, maka hendaklah engkau lentangkan. Aku mohon padamu, kau melentanglah jiwaku sama depan dengan wajah kau, ya Allah. Bagilah aku buat ketaatan kepada kamu. Kita makan banyak, bila makan banyak, hati kita terbalik, maka body kita pun ikut terbalik. Bila body kita terbalik, tak sedar ke diri, kita tinggal semua kerja-kerja amal kita tinggal pada Allah Ta'ala. Nak zikir tak boleh, nak semayang tak boleh, nak apa pun tak boleh. Sebab syarhul ta'am. Syarhul ta'am. Gemar kepada makan. Makan banyak. Kita makan banyak. Makan banyak juga. Sebab tu kategori makan ni, hadirin sekalian, kata. Makan walaupun benar halal, dia boleh membawa kepada haram apabila benar tu jadi melebih-lebih. Ini kita makan dah melebih-lebih, maka menjadi haram. Haram ketika mana, tuan-tuan? Ketika ia terhalang daripada kita melakukan amal kepada Allah Ta'ala, maka jadi haram. Walaupun rezeki itu mari cara halal. Hari ni kita tengoklah, kita bekerja berempah bulan. Hari ni kita katakan bahawasanya aku kerja halal, aku tak mencuri duit orang apa semua kita ni. Kita belum ambil kira kita semayang ke tak. Kata ulama tasawuf, apabila kita tak semayang, bermakna rezeki yang kita dapat hari itu tu halal ke haram? Yang pastinya kita dapat rezeki pada hari itu ialah istidraj. Bila sebut istidraj ni, orang taklah marah. Dia bagi dalam bentuk marah. Kalau marah, tempat duduk di mana? Tanya balik.
Kalau isteri marah dekat bini, maka dia halau lelaki dia tidur luar. Dia marah tu. Kalau tak marah, tidur dalam. Itu isteri dengan suami. Allah dengan makhluk, kalau dia marah saja, dia letak manusia di tempat yang tak apa kita nak neraka, dalam neraka. Jangan ingat semua kena benda yang halal tu semuanya halal. Tengok perbuatan kita lakukan apa. Sayangi kita. Hadirin sekalian, kita bekerja kuat siang hari untuk dunia kita. Kita bekerja kuat di siang hari untuk dunia kita, untuk perut kita. Tetapi jangan lupa kepada peraturan yang Allah buat untuk kita. Kita ikut peraturan yang Allah Ta'ala buat, bermakna kata kita sudah dapat rezeki redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bab makan banyak ni pun bab sepasal juga. Hendaklah kita beramal, jangan makan banyak. Makan sekadar yang perlu saja. Apabila kita memilih untuk makan banyak ni, hadirin sekalian, maka kita suka kepada, kita nak membela perut kita, kita nak bela badan kita, tapi kita akan jadi lambat untuk nak bela kepada batin kita. Lambat kita jadi lembat untuk nak bela batin kita, sebab banyak makanan masuk dalam perut, maka mata dia akan jadi mengantuk. Baik, itu yang pertama. Dan yang seterusnya, yang kedua tu syarhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Banyak berkata-kata, suka bersemang banyak. Suka sangat bersemang. Kalau bab menyemang boleh ke dia? Bab menyemang boleh ke dia? Buat bagi orang suka ketawa boleh ke dia? Semua boleh dekat dia. Suka sangat. Tak betul tak tidak, semua dia cakap semua sekali. Dia menceritakan hal-hal karut marut, dia suka sangat berkata-kata. Itu merupakan salah satu maksiat yang dibacakan, dibilangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang pakai ke hari ni Imam Ghazali? Ramai orang tak pakai. Pasal apa? Banyak hari ni orang cakap yang karut-karut. Banyak hari ni orang suka menipu-nipu. Suka menipu sangat lah. Berlomba-lomba untuk nak menipu. Dah akhir-akhir zaman ni, ramai orang suka berlomba-lomba untuk nak buat penipuan. Siapa yang paling kuat menipu, itulah orangnya yang diagungkan. Dia panggil apa? Syarhul kalam. Suka berkata-kata. Banyak cakap-cakap. Sebab tu Nabi dah bagi tahu dia tu, kalau benda yang tak ada faedah tu, lebih baik kita diam. Kita diam daripada berkata-kata. Kalau benda tu tidak ada faedah akhirat. Jadi ulama, Imam Ghazali dalam ulama, dia seorang ulama tasawuf, maka dia kaulkan kepada kita, kalaulah kita ni nak cakap benda-benda yang tidak ada faedah pada akhirat, tak payah cakap. Habis tu, nak cakap soal pertanian boleh ke? Nak cakap soal kewangan boleh ke? Boleh, selagi mana tidak lari daripada landasan Islam. Boleh kita nak berceritakan soal-soal pertanian untuk mendatangkan kemakmuran di atas dunia. Boleh cakap. Yang dikatakan tak boleh berkata-kata banyak tu perkara yang karut-marut, lawak-melawak yang telah berlebih-lebihan. Bergurau-gurau yang berlebih-lebihan. Sampai mendatang ketawa terbahak-bahak. Lebih daripada 3 kali. Sebab tu tok guru dia ketawa tak lebih daripada 3 kali. Dia tu tak lebih 3 kali. Kita lagi tak keluar air mata, tak berhenti. Nampak? Syarhul kalam. Benda yang boleh menghilangkan segala bentuk amal ibadah kita. Benda yang boleh menghilangkan segala bentuk hikmah apabila kita ketawa terlampau banyak, bercakap terlampau banyak. Kalau gitu tok guru tak cakap banyak tak apa. Dia sebab turun nak menyampaikan pesanan, nak menyampaikan nasihat, maka disuruh. Nabi SAW, hidup Nabi ialah berdakwah. Berkata-kata. Adakah salah? Tak. Nabi memang disuruh berdakwah, berkata-kata pada para sahabat dia siang malam. Benda apa?
benda yang mendatangkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi buat. Tapi adakah kita buat hari ni boleh mendatangkan redha Allah Taala? Kita fikir-fikirkan bersama. Kita fikir-fikirkan bersama. Adakah kita bercakap hari ni boleh mendatangkan redha Allah Subhanahu Wa Taala? Kita renung, kita tengok diri kita sendiri. Syarahu kalam, yakni suka sangat berkata-kata. Suka sangat potong cakap orang. Suka sangat nak bagi orang kata kita ni pandai bercakap. Itu semua mendatangkan maksiat. Maksiat. Ialah maksiat yang asal daripada hati kita ni. Kita nak hebat, kita bercakap. Kita boleh cakap semua kali, orang puji kita apa kita ni, maka nama dia syarhul kalam, termasuk dalam hubbud dunia. Masuk dalam hubbud dunia. Baik. Dan yang ketiga termasuk dalam hubbud dunia, iaitu kuat marah. Dan yang keempat iaitu hasad, dengki akan orang yang dapat nikmat pada Allah. Orang dapat nikmat pada Allah Ta'ala, kita hasad dengki. Kita berasad dengki. Kita tengok orang tu pandai sikit, cari bohong bagi dia bodoh. Dia tu cerdik sangat, kita bagi dia bodoh. Slow sikit. Dia pasal dia pandai sangat, kita bagi dia bodoh. Dia bukan nak belajar, dia tak belajar. Dia suruh orang bodoh macam dia. Tu dia panggil apa? Hasad dengki. Ada hasad yang boleh kita buat. Apa dia? Apabila kita tengok orang tu kaya, kita kerja kuat sikit, boleh kita kaya. Kita tengok orang tu pandai, kita mengaji lebih sikit, baru kita pandai. Jangan tengok orang kaya, kita nak punah dia. Orang tu berada lah, banyak kata, kita punah lah, kata benar dia. Maka tu, apa dunia? Semua lahir daripada sifat hati. Lahir daripada sifat dengki. Tengok orang tu bagus sikit, kita mula. Kita cari model, bagaimana kita nak buat bagi dia tak bagus. Bagi orang tuduh dia gitu, gini. Kan? Benda berlaku hari ni. Hadirin sekalian, benda tu berlaku hari ni. Jadi hendaklah kita elakkan benda tu. Kita rasa hanya zahir yang buat, rupa-rupanya benda dia, sifat tu dia mari daripada jiwa kita yang kotor, yang mana kita ikut arahan iblis, iaitu amarah bisu. Mana hati kita menjadi hamba kepada amarah bisu. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya perkara berikut janganlah bagi ada dalam diri kita. Hari-hari nak kena berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada sifat-sifat mazmumah. Jauhkanlah sifat-sifat aku daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Kau ya Allah. Tu kita nak kena berdoa, minta dengan Allah Taala hari. Jangan tak minta lah, kena minta dengan dia. Ya Allah ya Tuhanku, letakkanlah ataupun jadikanlah diriku ni di kalangan orang-orang yang taat padamu, sama ada zahir dan juga batin. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah aku ini, jauhkanlah hatiku ni pada sifat-sifat yang boleh mendatangkan muka-Mu. Kita minta doa daripada Allah Ta'ala. Di samping kita berusaha mempelajari untuk mengetahui apakah perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Baik, hadirin sekalian, insya-Allah di lain masa kita akan ketemu lagi. Kita minta supaya sedikit masa ini, walaupun sikit, mendatangkan manfaat kepada diri kita, insya-Allah. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang baik datang pada saya sendiri sebagai seorang manusia yang lemah dalam segala segi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.